Dan satu lagi, ini benda saya nak tegur juga ni. Saya tengok kempen-kempen PRU ni pun laju juga. Kan? Kadang-kadang terlajak sikit. Bila mana kita rasa perjuangan agama tu datang daripada kumpulan kita saja. Ini bahaya. Kita boleh tawarkan kepada rakyat yang kita akan memberikan khidmat yang terbaik. Tetapi jangan sekali-kali ingat Islam tu mesti menang atas tangan kita. Tak semestinya. Kerana kadang-kadang Islam tu boleh menang di atas tangan orang lain. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Allah Subhanahu wa taala memenangkan, boleh jadi memenangkan agama ni dengan seorang lelaki yang jahat. Maksudnya dia tu jahat, tapi boleh jadi Islam menang di atas tangan dia. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu supaya kita yang tak berapa nak jahat ni, ada orang jahat lagi pada kita kan, tapi ini bukan wujud. Tapi kadang-kadang kita rasa aku bagus lagi kot. Kadang-kadang ada rasa tu. Kan, kumpulan aku bagus lagi kot, parti aku Islamik lagi kot. Kadang-kadang kita rasa kitalah yang paling Islamik, orang lain buat semua tak Islamik. Tolak terus. Sedangkan kebenaran itu boleh datang daripada mana-mana pun. Kan? Islam tidak terkurung dalam satu mazhab fiqh. Kebenaran boleh datang daripada mazhab Hanafi, kebenaran boleh datang daripada mazhab Maliki, kebenaran boleh datang daripada mazhab Syafi'i, kebenaran boleh datang daripada mazhab Hambali. Kadang-kadang dalam masalah ni Hambali betul, kadang-kadang dalam masalah ni Syafi'i betul, kadang-kadang dalam masalah ni Maliki betul, kadang-kadang dalam masalah tu Hanafi betul. Maksudnya kebenaran ni boleh datang daripada mazhab yang pelbagai. Takkanlah dalam mazhab yang lebih besar daripada kumpulan parti pun kadang-kadang kebenaran tak datang di atas sekolah pemikiran dia. Takkan Islam ni terkurung ataupun terhimpun hanya pada satu kumpulan parti saja. Ni bukan kempen politik dah, tapi nak bagi seimbang kepada pengikut-pengikut. Ini bukan saya nak tegur sangat orang bertanding ni. Orang bertanding memang nak sokongan, tapi kadang-kadang orang yang pengikut ni lebih-lebih kadang-kadang. Sampai satu video kat saya kemarin. Satu video rakaman, tak tahulah bila ucapan tu. Nampak video macam lama, tapi dia berceramah. Dia kata mati dalam solat tu bagus, tapi mati dalam mesyuarat parti dia lagi bagus. Hang punya gebang. Hang punya gebang slow-slow sikit. Mesyuarat parti je pun. Kan, takkan nak cerita mesyuarat parti tu macam ribat fi sabilillah. Beza tu. Tapi tak ada pahala lah Ustaz. InsyaAllah kalau untuk memenangkan dan mengangkat syiar tu adalah pahala. Buang duri kat jalan pun ada pahala. Ada pahala. Kalau buat kebaikan tu ada pahala. Tapi jangan overclaim. Itu saja saya minta. Jangan overclaim. Lebih-lebih sangat. Takut kita bimbang. Lama-lama dia akan jadi satu doktrin. Ya? Dia akan jadi satu doktrin. Apa dia? Nak masuk syurga, kumpulan saya je. Nak masuk syurga? Kena masuk kumpulan ni. Sampaikan ada satu stigma. Mana-mana ahli agama yang bukan daripada parti ataupun kumpulan saya, maka itu tak dikira sebagai pejuang agama. Jangan begitu. Kerana perjuangan dalam agama ni luah dia punya ruang. Ada orang yang berjuang dekat kampung-kampung dakwah, dia tak tahu pun pasal parti. Kaum dia masih pakai selampit lagi. Cerita pasal parti pun dia tak tahu parti apa. Tapi dia dakwah, ajak orang masuk Islam. Adakah dia tak dapat kebaikan? Dia baik. Mungkin jasa dia kepada Islam lebih besar pada kita. Ada orang yang duduk dekat sekolah, ajak anak-anak sekolah, anak-anak yang duduk dekat sekolah mengaji Quran, kena alif bata. Yang mana kalau dia tak mengajar, anak-anak kita tak reti baca Quran. Adakah itu bukan kebaikan? Itu juga kebaikan.
Sebab itu Nabi SAW ajar kita untuk mengiktiraf kebaikan. Sebab tu Nabi sebut tentang imatatul adha 'anit tariq, buang duri, buang kotoran daripada jalan. Itu juga satu benda baik. Supaya kita melihat kebaikan itu dengan seimbang. Dia mungkin boleh buat kebaikan walaupun dia bukan daripada puak saya. Dia mungkin buat kebaikan walaupun dia bukan daripada ahli kumpulan saya. Kita kena seimbanglah masalah ni, tuan-tuan. Jangan lebih. Politik-politik lah. Dasar perjuangan nak dikaitkan dengan Islam. Kalau betul, silakan. Kami nak bawa undang-undang Islam ni versi kami, silakan. Tak ada masalah. Tapi jangan lebih-lebih, jangan overclaim. Itu je saya minta. Kerana saya bimbang, parti telah menjadi agama. Tapi Alhamdulillah, dengan perkembangan semasa, dengan kekuatan media sosial, dengan pemikiran umat yang semakin lama semakin baik, mana-mana orang yang overclaim, siapa-siapa yang claim hanya parti dia je, pangkah parti dia je masuk syurga, pangkah parti lain masuk neraka, orang dah mula tak setuju. Orang dah mula tak setuju. Bukan sekadar itu sebenarnya. Habis itu Ustaz, dalam pangkah-pangkah ni tak ada syurga dan neraka ke? Pertimbangan dia ada. Ada. Tapi tak boleh dihukum secara umum begitu. Kerana apa? Kerana yang menentukan syurga dan neraka Allah pertama. Yang kedua, kita tak boleh buat hukum secara umum begitu kerana ia sangat-sangat bahaya. Dia akan menimbulkan takfir. Takfir kita tak mau. Budaya kafir mengkafir. Sekarang ni dah kurang dah. Alhamdulillah. Parti tersebut pun ambil tindakan pada orang yang bercakap tu. Kan? Ambil tindakan. Dan ada seorang artis pun cakap pasal nak sembelih kafir harbi dan sebagainya. Dia pun akhirnya minta maaf. Kadang-kadang kita faham semangat tu. Semangat tu kita faham. Tapi semangat mesti didasari dengan ilmu. Dan mesti kita faham. Kadang-kadang dalam nak semangat dengan agama ni, kita kena hati-hati dengan talbisu iblis. Iblis boleh masuk. Iblis tu dia boleh masuk. Dan dalam beragama ni, yang merosakkan sifat orang yang nak beragama, Iblis akan guna, saya sebut tadi, kekuatan kita. Caranya macam mana? Dengan menjahilkan kita terhadap agama ataupun melampaukan kita terhadap agama. Dua benda ni merosakkan ahli kitab. Nasrani dengan kejahilannya akhirnya rosak. Yahudi dengan ghulu melampaunya dan akhirnya rosak. Jadi benda ni kita tak mau berlaku dalam agama kita Islam. Sebab tu kena ada sifat nasihat menasihati. Panjang pula ni cerita pasal PRU ni.